pada yang ketiga, istiqlalul amil bitasarrufi wal amal. Mesti mudharabah itu mesti bebas. Amil itu untuk mengurus dan juga mengusahakan. Kata pengarang, fala tasihul mudharabatu idza syarata fiha an yusharika sahibul mal al-amila fil amal wa tasarruf. Tidak sah mudharabah jika mensyaratkan dalam mudharabah itu mesti menyertai oleh pemodal dengan pengusaha pada amal pekerjaan dan juga pada urusan tersebut. Kenapa? Lianna syarta dhalika ya'ni baqa al-mal ala yadi sahibil mal. Kerana syarat demikian bermaksud masih kekal harta itu pada empunya modal. Wa qad alimna annahu yushtaratu an yakuna al-mal fi yadil amil. Dan telah kita ketahui bahawa syarat mudharabah mestilah duit modal itu mesti pada tangan amil sepenuhnya. فَإِذَا لَمْ يُشْرَطْ ذَلِكَ, jika tidak disyaratkan demikian, وَاسْتَعَانَ الْعَامِلُ بِصَاحِبِ الْمَالِ, tapi meminta tolong oleh pengusaha dengan tuan punya modal untuk bekerja, dia minta tolong ataupun tak sempat, maka jaza dhalika, maka harus. Faham di sini yang menyebabkan akad itu jadi tak sahnya kalau diletakkan syarat dalam akad. Adapun jika tidak disyaratkan dalam akad tetapi katakanlah minta tolong dalam beberapa urusan, maka itu tidak menyebabkan jadi batal akad tersebut. Li'anna al-isti'anata la tujibu khurujal mal min al-amil ilaih. Kerana minta tolong itu tidak mewajibkan, tidak menyebabkan keluarnya harta itu daripada tangan orang yang mengusahakan kepada pemilik modal tersebut. Okay. Yadul amil al-mudharib. Apakah kedudukan status tangan ni maksud penguasaan. Penguasaan amil mudharabah ni. Jadi kita dah bincang dulu tentang yadul amanah dengan yadul dhaman. Di sini juga perbincangan itu berlaku ya. Al-amilul mudharib, amil yang mudharib tadi, yaduhu yadu amanah. Tanggungan ialah tanggungan amanah. Al-mal alladhi istalamahu, atas harta yang diterimanya. Wa kadza as-sila'u allati ishtaraha bihi. Begitulah juga barang yang dibeli dengan modal tersebut. Au bi juz'in minhu, atau satu juzuk daripada modal. Wal muradu bi yadil amanah, maksud yad amanah ni apa? Annahu la yadmanu ma talifa. Dia tidak perlu menjamin dan membayar ganti rugi apa yang musnah fi yadihi, dalam tanggungannya, minal amwali mudharabah, daripada harta mudharabah, illa idza ta'adda, kecuali dia melampau pada muamalat dia, dia melampau pada penggunaan dia, au qassara, ataupun dia cuai fi wajibihi, pada kewajipannya. Masa itu baru dia kena dhaman, kena bayar ganti rugi. Okey. Wa dhalika bi khilafi man kanat yaduhu yadul amanah. Itu menyalahi kalau orang yang mempunyai yad amanah ala ma fi yadihi, atas apa yang ditanggungnya. Fa innahu yadmanu mutlaqan, kerana orang yang ada yad dhaman, orang yang punya yad dhaman, yad dhaman, dia kena dhaman, dia kena jamin secara mutlak, sama ada aqassara am lam yuqassir, dia cuai ke tak cuai, tak kira, ta'adda aw lam yata'adda, dia melampau menguruskan ataupun tidak. Yad dhaman ini dia perlu jamin dan perlu bayar ganti rugi secara mutlak. Jadi di sini amil mudharabah dia yad amanah, bukan yad dhaman. Wa min at-ta'addi, antara perkara melampau dalam menguruskan ni, an yaf'ala ma laysa lahu fi'lu, itu dia melakukan perkara yang tak sepatutnya dia buat. Yang mana perkara ini dia akan sebut nantilah. Okey. Sekarang ni khasaratu ala sahibil mal. Kerugian tu di atas empunya modal. Walamma kanat yadul mudharibi yadul amanah, apabila tangan penguasaan orang yang mengusahakan itu ialah yad amanah, kanatil khasaratu 'inda intihai al-mudharabah ala sahibil mali wahdah, maka kerugian ketika selesai mudharabah itu ditanggung oleh empunya modal sahaja. Walaysa 'ala al-'amili minhu syai', tidak menanggung kerugian itu di atas amil sesuatu pun. Kenapa? Li'annaha fi hukmi talafi ba'dhi malil mudharabah, kerana dia seumpama hukum musnahnya sebahagian harta mudharabah. Bila musnah harta mudharabah, adakah amil perlu tanggung? Tidak perlu tanggung. Wa huwa ghairu dhaminin, dia tidak perlu menanggung. Lidzalika, kepada demikian itu, talama annahum lam yata'adda wa lam yuqassis, lagi mana dia tidak melampau dan tidak cuai. Okay. Jadi dia tidak menanggunglah kerugian tersebut. Kerana apa? Kerana dia tidak mengeluarkan apa modal, maka kerugian itu ditanggung oleh pemodal sahaja. Dah apa dia rugi? Dia rugi usaha dia. Usaha yang dikeluarkan tu tidak ada apa-apa pulangan. Maka
pengusaha rugi dari segi tenaga dia, pemodal rugi dari segi kewangan dia. Jadi sama-sama dapat kerugian Melaka lah. Ma laysa lil mudharib fi'luhu, apa yang tak patut dibuat oleh mudharib. Pengusaha ni apa tak patut buat dengan modal. Hunaka umurun la budda lil mudharib min iltizamiha. Ada perkara-perkara yang mesti bagi mudharib untuk ikutinya, wa adami mukhalafatiha, dan dia tak patut menyalahinya. Antaranya alla yashtari lil kiradi bi akthara min ra'si malil madfu' ilaih. Jangan dia beli untuk tujuan mudharabah ni, beli lebih daripada harga modal yang diserah kepadanya. Wa ma yahsulu ma'hu min ar-ribhi, dan apa yang hasil daripada keuntungan. Jadi modal dan keuntungan tu, jangan dia nak beli barang-barang untuk dia niaga lebih daripada modal dan keuntungan. Kenapa? Li'anna malik lam yarda, kerana pemodal, empunya modal tu dia tidak redha an yushaghila dhimmatahu bi akthar min dhalik. Dia tidak rela untuk sibuk tanggungannya, untuk menanggung lebih daripada itu. Sebab tu dia bagi modal banyak. Itu maknanya itu kemampuan dia, itu had yang dia letak untuk dia tanggung apa-apa kerugian atas tu. Jadi tidak patut bagi pengusaha membeli lebih daripada apa yang diberi itu. Okay. Yang kedua, la yusafiru bil mali illa bi idhnin min sahibihi. Tidak boleh dia bawa musafir dengan harta itu kecuali dengan izin daripada empunya harta pemodal. Lianna safara yaghlabu fihi al-khataru. Kerana musafir ini ghalib, kebiasaan pada musafir ada bahaya di atas harta. Kalau zaman dulu mungkin dirompak di pertengahan jalan. Kalau lalu menaiki kapal mungkin menyebabkan jadi tenggelam dan seumpamanya. Fa in adina lahu, jadi tak boleh dia musafir dengan harta mudharabah tanpa izin. Fa in adina lahu, kalau tuan dia bagi izin, jaza bihasabil idzni, maka dia diharuskan sekadar keizinan. In qayyadahu, kalau dia kaitkan keizinan itu. Wa in atlaqal idna, kalau dia mengitlakkan izin, safara ilal balad ma'munah, maka boleh dia bermusafir kepada negeri-negeri yang aman. Bihasabi ma jarat bihi adatut tujar, mengikut apa yang berlaku adat oleh peniaga. Yang ketiga, la yabi'u bin nasi'ah, tak boleh dia jual secara tangguh. Ai bi ta'jili thaman, dengan menangguhkan bayaran. Dia nak melakukan urus niaga jual beli. Orang nak beli barang dengan dia kan. Dia ni peniaga, dapat modal daripada satu pihak, dia pun beli barang dan niaga. Orang nak beli secara hutang, tak boleh. Kenapa? Sebab bila beli secara hutang, dia akan menyebabkan, kalau berlaku kita nak kira keuntungan, menyebabkan susah, kerana perlu kepada didapatkan hasil, didapatkan balik hutang tersebut. Jadi tak boleh dia jual dengan nasi'ah. Ai bi ta'jili thaman ila ajal, kepada satu tempoh. Illa idza adhina lahu maliku, kecuali kalau pemilik modal itu membenarkan. Lihtimali talafil mal fi hadza, kerana boleh kebarangkalian akan musnahnya harta dalam tempoh ini, orang tak bayar hutang dan seumpamanya. Yang keempat, la yajuzu lahu an yuqarida amilan akhara liyusharikahu fil amali. Tak boleh dia pergi buat qirat mudharabah dengan amil lain untuk menyertainya dalam urusan pekerjaan ini. Waribhi, dan juga atas keuntungan alal asah. Apa maksud di sini? Kita sebagai pemodal, katalah A pemodal, kita buat akad mudharabah dengan B. Patutnya B ni amil lah. Amil. B ni amil mudharabah. Okey. Amil. Jadi amil ni patut dia yang melakukan urus niaga semua. Dah amil ni pergi cari orang lain, C pula. Dia buat mudharabah dengan C pula. Jadi dia bagi seakan dia tu duit dia bagi saja, dia suruh C jadi amil. Hukumnya tak boleh. Alal asah, atas kau yang asah. Hatta, sehinggakan lau adzina lahu sahibul mal bidzalik, kalaulah tuan punya modal itu benarkan. Kenapa? Lianna mawdu'al qirat, kerana fokus qirat itu an yakuna ahadu al-aqidain malikan la amala lahu, bahawa salah seorang itu pihak pemilik modal yang tidak bekerja, wal akharu amilan la milka lahu, salah seorang lagi dia tu amil yang bukan milik bagi harta. Sekarang ni B ni dia bukan milik harta sehingga dia berhak bagi pada C. Memang A ni malik ra'sil mal, tapi B ni amil, patut dia bekerja, tapi bila dibagi kepada pihak lain, kepada C,
Dia tak ada apa-apa buat. Jadi wa muqaradatul amili li akhara, maka melakukan mudharabah oleh amil dengan orang lain ala khilafi menyalahi demikian itu. Innahu yajri bainal amilaini la milka lahuma, kerana berlaku di antara dua amil yang tidak ada pemilik. B ni boleh ke nak serah harta kepada C, padahal harta tu bukan harta dia. Okey. Jadi kalaulah berlaku juga fa idza hasala mithlu dhalika, jika berlaku sedemikian itu, kana al-aqdu tsani batilan, akad yang kedua tu jadi batil, tidak sah. Mudharabah antara B dengan C tu tak sah. Wa baqiyal aqdul awwal ala sihhati, maka akad yang pertama kekal sah. Fa in tasarrafa al-amilu tsani bima dafa'alahu min malin kana lahu ujratu mithlihi min sahibil mal. Katakanlah B bagi juga duit modal tu pada C, tiba-tiba C pun urus niaga, buat pelaburan dan seumpamanya, dapatlah keuntungan. Jadi macam mana hukumnya? Hukumnya mudharabah tersebut tidak sahlah, sebab dia ni bukan amil kepada A. B ni bukan pemilik modal tersebut. Maka bila amil C ni dia buat kerja, dapat keuntungan, dia berhak mendapat ujratu mithlihi, dapat upah serupa, upah yang sebanding min sahibil mal. Siapa yang bagi? Sahibil mal lah, A. Wa kana ribhul mal alladhi dafa'a lahu kulluhu li sahibil mal. Jadi keuntungan semua yang dapat daripada hasil mudharabah C tadi semua akan kembali kepada A balik. Sebab duit dia, B tak dapat apa sebab B tak buat kerja. Walaysa lil amilil awwal minhu syai'un, tidak boleh bagi amil yang pertama, B tak akan dapat. Siapa yang amil awal? B tak dapat sesuatu pun. Kenapa? Li'annahu lam ya'mal syai'an, dia tidak buat apa-apa untuk menghasilkan keuntungan. Yang kelima, an yunfiqa ala nafsihi min mali mudharabah halal iqamah, dia menginfak, membayar di atas diri dia daripada harta mudharabah ketika iqamah, ketika dia menetap fi baladihi, pada negerinya, qaulan wahidan, secara sepakat. La yunfik, tak boleh dia infak daripada atas, tak boleh dia gunakan duit daripada mudharabah ketika menetap di satu negeri itu, tak boleh. La yunfiq qaulan wahidan, maksudnya secara sepakat tak boleh. Kenapa? Li'anna al-urfa la yaqtadi dhalik. Kerana uruf tidak menuntut supaya seorang itu boleh menginfakkan daripada harta mudharabah. Kenapa? Li'anna nafaqata qad tastaghriqu ar-ribha kullah, kerana nafkah belanja diri ni boleh kadang-kadang boleh menghabiskan akan modal, akan keuntungan semuanya. Seronoklah dia pun meniaga, dia pun duduk hotel 5 bintang, makan mahal-mahal, makan semua tu, jadi kemungkinan menyebabkan modal tak akan ada. Bukan modal, keuntungan, ribh tidak akan ada, habis keuntungannya. Fayalzamu min dhalika infiradul amil bihi, maka lazim daripada itu bersendirianlah amil itu dengan keuntungan. Duna sahibil mal, sahibil mal tak dapat apa-apa, amil yang dapat untung, dapat hidup mewah. Wa hadha yunafi syuruta hadzal aqd, ini menafikan syarat akad mudharabah. Wa idza lam tastaghriqhu lazima an yakhtassa bi juz'in muayyanin min ar-ribhi, kalau dia tidak infak nafkah itu tidak menghabiskan keuntungan, maka boleh dia khususkan satu juzuk yang tertentu daripada keuntungan. Okey. Jadi pandangan yang kuatnya, wal azharu, pandangan yang lebih zahir, lebih kuat, annahu laisa lahul infaku aidan hala safar, tak boleh dia infak daripada menggunakan belanja untuk diri sendiri ketika musafir. Lil ma'na mazkur. Ada pandangan qil lahu ay ya'khudha ma yazidu ala nafaqah bisabab safar, boleh diambil apa yang lebih daripada nafkah dengan sebab musafir. Idza anfaqa bil ma'ruf, jika dia belanja dengan cara sederhana. Okey. Ini sekarang ni pengarang mendatangkan pandangan mazhab lain. Wa qala al-Hanafiyyah rahimahumullah lahu an ya'khudha jami'a nafaqatihi min mali mudharabah idza safara, boleh dia gunakan belanja daripada harta mudharabah kalau dia musafir. Li'annahu asbaha bis safar mahbusan alaiha, kerana dia dengan sebab musafir itu dia tertahan di atas mudharabah. Fastahaqqa nafaqah muqabila ihtibasihi, maka dia berhak mendapat belanja kerana sebab dia menghadkan diri dia untuk melakukan mudharabah tersebut. Okey.
Jadi pengarang kata wala mani'a minal akhdhi bihadzal ra'yi, maka tidak ada salahnya kita ambil pandangan Hanafiyah ni. Iyalah kadang-kadang orang nak berniaga perlu musafir. Jadi musafir tu siapa yang nak menanggung belanja ketika musafir itu? Perjalanan, makan, minum dan seumpamanya. Mestilah daripada duit mudharabah modal tersebut. Maka katanya tak ada masalah kita ambil kerana ada hajat. Okey. Ma 'alal 'amili fi'luhu, apa yang patut kepada di atas amil untuk melakukannya. 'Alal 'amili an yakuma bi kulli 'amalin yalzamu lil mudharabati idza kana min 'adati amsalihi. Di atas pengusaha itu boleh melakukan setiap perkara yang lazim bagi mudharabah kalau itu menjadi adat. Min adatihi al-qiyamu bihi atau kana min adati tujar, atau perkara yang menjadi adat kebiasaan peniaga, wa nahwihim al-qiyamu bihi, melakukannya dengan diri sendiri, hatta law lam yu'taddu huwa bidzati fi'lu dhalik, walaupun dia tidak biasa melakukan perkara demikian. Jadi apa perkara yang dibenarkan oleh pengusaha buat, perkara yang biasa dibuat oleh orang-orang yang berniaga lah. Itu secara mudahnya. Fa idza istajara 'ala al-qiyami bima yulzimuhu fi'luhu 'urfan, kalau dia menyewa untuk melakukan apa yang lazim untuk dia buat pada uruf, kanatil ujratu fi malihi khassah, maka kalau dia menyewa untuk melakukan apa yang sepatutnya dilakukan pada uruf, maka ujrah itu, upah sewaan itu, bayaran sewaan itu diambil daripada duit dia secara persendirian. La fi malil kirat, bukan daripada duit mudharabah. Walau syarata 'alal malik istijar alaih, kalau dia mensyaratkan ke atas pemilik modal itu untuk menyewa di atasnya, min malil mudharabah, daripada duit mudharabah, lam yasihal aqdu, tidak sah akad. Li'annahu syartun yunafi muqtadal aqdi, kerana itu syarat yang menafikan maksud daripada akad. Okay. Jadi kita langkah masuk kepada seterusnya. Mata yamlikul amilu hissatahu minar ribh, bilakah berhaknya amil mendapat bahagian daripada keuntungan. Idza istalama al-amilu ra'sal malil mudharabati wa tasarrafa bihi, jika menerima oleh amil modal mudharabah dan dia mengusahakan dengannya fil bai'i wasyira', pada jual beli, wa zahara fihi ribhum, dan nyatalah dapat keuntungan bihadzal tasarruf, dengan sebab usaha itu, fal azhar anna al-amila la yamliku hissatahu, kaul yang zahirnya, yang kuatnya, bahawa amil tidak boleh memiliki bahagian keuntungannya min hadzal ribhi hatta yunadda jami'ul mal, sehingga dicairkan, tamdid, yunadda, sehingga dicairkan seluruh harta tersebut. Ai tuba'u, apa maksud tamdid ni? Yunadda sini. Tamdid ni maksudnya tuba'u as-sila'u, mesti dijual barang-barang, jami'uha, kesemuanya, wa ya'udul malu naqdan, sehingga jadilah duit itu menjadi harta tersebut menjadi kembali kepada duit. Sebab asalnya daripada modal duit kan. Maka bila dia beli barang, urus niaga, jual, maka bila macam mana nak selesaikan, nak bagi untung, kena jual balik segala barang-barang perniagaan itu untuk dicairkan balik supaya dapat kembalilah harta itu dalam bentuk naqd, dalam bentuk duit. Thumma yataqasamul malik wal amil ar-ribha, kemudian membahagi oleh pemilik modal dan juga pengusaha akan keuntungan. Ba'da tamyizi ra'si mali mudharabah, setelah diasingkan modal mudharabah. Li'annahu minal muhtamal an tahsula khasaratun qabla al-qismah, kerana boleh berlaku akan terhasil kerugian sebelum bahagi. Fatujbaru minar ribhi, maka bila berlaku kerugian, maka akan dapat ditampung daripada keuntungan. Li'anna ribha fi hadhihi syarikah wiqayatun lil mal, kerana ar-ribh, keuntungan itu, wiqayatun lil mal, keuntungan itu dia itu menjaga bagi harta. Jadi kerana itu kena selesaikan dulu, ada kerugian ke apa, kena tampung dulu daripada keuntungan tersebut, barulah selesai dikembalikan modal, baru boleh bagi keuntungan. Ala anna haqqal amil fi hadha qabla al-qismah muakkad. Okey, saya salah tu, saya pun tak muat panjang di sini. Huraian tersebut mafhum. Kita terus masuk ma yatra'u ala ra'sil mal minan naqsi, apa yang berlaku di atas ra'sul mal, modal itu kalau berlaku kekurangan. Idza tara'a ala ra'sil mali mudharabah ba'dal aqdi naqsun, kalau berlaku di atas modal
harta modal mudharabah setelah berlaku akad tu ada kekurangan. Faman yatahammalu hadzal naqs? Siapa yang akan menanggung kekurangan ini? Lil jawabi ala dzalika naqul. Untuk menjawabnya kita kena lihat. Fa in kana naqsu qad tara'a qabla tasarrufi al-amil, kalau berlaku kekurangan sebelum tasarruf, sebelum amil mengusahakannya, duna ta'addin minhu, tanpa ada kecuaian, tanpa melampau cuai daripada pihak pengusaha, fal asahu annahu yakunu min ra'sil mal, maka kekurangan itu berlaku pada ra'sul mal, yatahammaluhul malik, maka yang menanggungnya ialah pemodal. Lianna aqdal mudharabah yata'akkadu bil amal, kerana akad mudharabah ini akan jadi hanya ditakkidkan dengan amal dan tasarruf, berlaku pekerjaan dan juga usaha. Wa dzalika lam yahsul ba', dan ini belum berlaku lagi, maka siapa yang menanggung jika berlaku kekurangan atau seumpamanya? Pemodal kena tanggung. Wa in tara'a naqsu ba'da tasarrufi, kalau berlaku kekurangan modal itu setelah daripada diusahakan dan dikerjakan harta tersebut, fa in kana dzalika bisababi rakhsil as'ar, kalau berlaku itu kena sebab rakhsil as'ar, makna harga jatuh. Ba'da syira'i bihi, setelah kita beli barang pada masa kita beli itu katakanlah harga tinggi, bila kita nak jual tu harga jatuh. Aw aibin, ataupun kerana sebab berlaku aib, hadatha, pada barang yang kita beli itu berlaku aib, barang yang kita beli itu cacat. Kamaradin fi hayawan, contoh kita beli haiwan, meniaga haiwan tu sakit. Au fasadin fi thima, ataupun kita usahakan tanaman, bawah tu je rosak. Fahuwa mahsubun minar ribh, maka kekurangan itu akan dipotong daripada keuntungan. Wa majburun bihi, dan akan ditampal dengan keuntungan, ma amkana, semampu boleh, qaulan wahidan, secara sepakat. Liqtida'il urfi bidzalika, kerana uruf menentukan demikian. Kerana itu perkara yang maklum pada uruf. Kalau berlaku kekurangan lepas diusahakan, lepas diniagakan, berlaku kekurangan pada modal, jadi untung itu yang akan menampung modal. Wali anna ribha wiqayatul lil mal, kerana keuntungan ni dia itu wiqayah, dia itu sebagai benteng kepada harta. Wa in kana dhalika naqsu hasala bi sabab afatin samawiyah, kalau berlaku kekurangan itu kerana sebab afah samawiyah, makna bencana alam, kaharikin, seperti kebakaran, wa ghariqin, banjir, wa nahwi dhalik, dan seumpamanya, au ghasbin, dirampas, au sariqah, dicuri, fal asahu annahu aidan yuhsabu minar ribhi, juga diambil daripada, ditampung dia daripada keuntungan. Okey. Bilakah akan tamat akad mudharabah ini? Intihau aqdil mudharabah yantahi bi umur, akan tamat mudharabah dengan beberapa perkara. Pertamanya fasakh. Qad alimna anna al-aqdal qiradi aqdun jaizun, kita telah ketahui bahawa qira ini akad yang harus jaiz, dengan maksud boleh kedua-dua pihak fasakh. Likulli minal malik wal amil fasakhuhu, boleh setiap daripada mereka fasakh mata syaa, bila masa dia nak. Qabla tasarrufil amil atau ba'dahu, sebelum dia mengusahakan atau selepas. Okey. Fa idza fasakha ahaduhuma aw kilahuma faqad intahatil mudharabah min tarikhil fasakh. Kalau dah fasakh salah seorang atau kedua-dua, dikira tamat mudharabah tu daripada tarikh fasakh. Walau lam ya'lam akhar dhalik, walaupun tidak seorang lagi tak tahu, seorang je fasakh kan, jadi masa tarikh fasakh tu walaupun pihak satu lagi belum tahu. Wa yahsulu biqauli malik, macam mana berlaku fasakh? Dengan perkataan fasakhtul qirat au abtaltuhu, dan seumpamanya. Okey. Kemudian yang kedua, mautu ahadil muta'aqidain, mati salah seorang daripada orang yang berakad. Lianna min syartiha, kerana syarat mudharabah ahliyatut tawkil, ada kelayakan untuk memberi wakil. Kama alimta, sebagaimana kamu telah tahu. Wabil mauti tabtulul wakalah, dengan sebab kematian maka akan batal wakalah. Walakin law matal maliku, tapi kalau malik, pemilik modal itu mati, kana lil amil bai'u ma fi yadihi liyunaddal mal, maka amil pengusaha tadi boleh jual apa yang ada, harta yang dah ada itu, untuk dia cairkan harta. Ay yusbihu nuqudan, supaya yusbih nuqudan, jadi duit balik. Bi ghairi izni warathatil malik, tanpa perlu izin kepada warathah, kepada ahli waris pemodal. Kenapa? Istishaban li idzni maliki sabiq, kerana mengambil hukum asal bagi keizinan pemilik yang lama yang telah meninggal itulah. Liyadhhara ribhu, supaya dapat nyata keuntungan, maka dapat dibahagikan. Okey. Yang seterusnya,
Itu kalau mati pemodal. Bi khilafi law matal amilu. Lain kalau amil yang mati. Fa innahu laisa li warathatihi tandidul mal. Maka tidak boleh bagi waris bagi amil untuk mencairkan harta illa bi iznil malik, kecuali dengan izin pemilik modal. Li'annahu lam yarda bi tasarrufihim, kerana pemilik modal tidak redha dengan urus niaga waris tu. Dia hanya melakukan akad dengan si mati. Sekarang ni yang dia menguruskan si mati. Bila si mati, waris-waris dia tidak berhak untuk mencairkan duit itu kecuali dengan izin daripada pemilik modal. Wa innama radiya bi tasarrufi muwarithihim. Hanya sahaja pemilik modal tu diredha dengan urusan pekerjaan si mati yang mewariskan mereka itu. Yang ketiga, junun ahadil aqidain. Gila salah seorang, na'udzubillah. Salah seorang dua berakad ataupun pengsan. Fa in zala dhalika an qurbin. Kalau penyakit itu, gila atau pengsan itu akan hilang dalam masa yang singkat, li'anna kulla minhuma law qarana al-aqd lam yasih. Wa in zala. Ni. Wa in kalau bukan jika ni. Walaupun ghayah. Jadi perkara yang menyebabkan terfasah ataupun batal akad mudharabah ialah menjadi gila salah seorang orang yang berakad ataupun pengsan. Wa in zala dhalika an qurbin. Walaupun hilang penyakit tersebut dalam masa singkat, makna katalah mari gila, lepas tu dalam masa yang sebentar baik semula. Gila itu telah menyebabkan jadi batalnya akad. Kenapa? Kenapa walaupun dia itu sembuh kembali dalam masa yang singkat pun masih tetap batal? Li'anna kullam minhuma law qarana al-aqda lam yasih. Kerana kedua-dua sebab tersebut, gila atau pengsan itu, kalau dia menyertai akad, kalau sebab tersebut ada masa akad menyebabkan akad tidak sah, maka begitulah juga dia akan menyebabkan batal kalau ada datang penyakit tersebut ketika tengah melakukan setelah melakukan akad. Fakadzalika idza tara'a alaihi. Begitulah juga jika penyakit gila atau pengsan tadi datang mendatanginya, qata'ahu, dia akan memutuskan akad tersebut. Bila dah putus dah fasah, yakumul amilu bitandidil mal, maka hendaklah amil pengusaha mencairkan harta, walau kana alladhi junna aw ughmiya alaihi al-malik. Lau kana itu kalau lau kana alladhi junna, kalau yang gila dan juga pengsan itu malik, pemilik modal. Wa waliyal amilu bi idznil malik walau kana alladhi junna aw ughmiya alaihi amil. Wa waliyul amil. Wa waliyul amili. Okey, sekarang ni kalau yang gila atau pengsan itu amil, siapa yang akan menguruskan proses pencairan harta untuk diberikan, dipulangkan modal serta dibahagikan keuntungan? Jadi kalau yang gila ataupun pengsan tadi malik, yang uruskan itulah pengusaha lah, amil. Tapi kalau amil tu gila, siapa yang akan uruskan? Wa waliyul amil. Wali kepada amil tadi. Wali yang menguruskan amil tadi, dia akan cairkan biiznil malik, dengan izin pemilik modal. Walau kana alladhi junna aw ughmiya alaihi al-amil. Kalau yang gila ataupun yang pengsan itu amil. Yang keempat, halaku ra'sil mal mudharabah. Musnah harta mudharabah itu. Modal itu musnah. Li'annahu mahalul aqdi, kerana modal itulah tempat berlaku akad itu, mahal akad. Itu benda fokus atau subjek kepada akad tersebut. Jadi kalau modal itu musnah, maka habislah mudharabah. Fa idza halaka lam yabqa ma'na lil aqd. Maka kalau musnah, maka tidak ada makna lagi untuk akad. Sawaun akana dzalika talafu bi afatin samawiyatin, sama ada berlaku dengan bencana alam ataupun bi itlafil malik, ataupun dengan merosakkan oleh malik, am amil ataupun amil. Okey. Lakin yastaqiru nasibul amil, tetapi akan jadi tetap bahagian amil fima idza kana al-mutlif wal malik, kalau yang merosakkan itu malik. Kalau pemodal sendiri yang merosakkan modalnya, maka bahagian amil tadi dia masih kekal, dengan maksud dia kena bayarlah, kena bayar upah. Fa idza kana al-mutlif huwal amil, katakanlah yang memusnahkan modal itu amil, pengusaha yang memusnahkan modal. Fa idza lam yu'khadh minhu al-badal, jika dia tidak ganti, tidak diambil ganti, intahatil mudharabah, maka mudharabah juga akan putus. Wa in ukhidha minhu al-badal, tapi kalau diganti dengan yang lain, istamarrat, maka berterusan mudharabah itu berlaku.
Wa kadzal amru idza atlafahu ghairuhuma. Begitulah juga kalau modal itu dimusnahkan oleh orang lain. Okey. Wal mutalabu bil badal fi hadhihi al hal. Okey. Terus kita masuk pada ikhtilaful amil wal malik. Jika berlaku ikhtilaf, berlaku pertelingkahan antara pengusaha dan juga pemodal. Law ikhtalafal modal pada keuntungan. Faqala al-amilu lam arbah syai'an. Amil kata, pengusaha kata saya tak untung satu-satu pun. Perniagaan kita tak untung langsung. Aw lam arbah illa kadza, ataupun saya tak untung kecuali banyak ni. Siapa yang dibenarkan? Suddiqal amilu biyamini, maka dibenarkan perkataan pengusaha dengan sumpahnya. Li'anna al-asla adamur ribhi, kerana asalnya untung tu tidak ada. Fa idza aqarra biribhi qadri muayyin, kalau dia mengaku ada untung kadar tertentu, summa da'a ghalatan fil hisab, kemudian dia mendakwa berlaku silap pada kiraan. Dia kata ada untung, katakanlah untungnya 10,000. Tiba-tiba lepas lama ni salah kira, ghalat, idda'a ghalatan fil hisab, berlaku silap pada pengiraan, lam yuqbal qawluhu, maka tidak diterima perkataan dia. Kenapa? Li'annahu ruju'un amma aqarra bihi, kerana itu dikira dia tarik balik apa yang diikrar min haqqin li ghairihi, daripada hak pada orang lain, maka fala yuqbal, tidak diterima. Yang kedua, law ikhtalafa fi syai'in faqala al-maliku ishtaraitu liqirat. Kalau mereka berdua khilaf pada suatu perkara, kata Malik, pemilik modal, ishtaraituhu lilqirat, aku beli ni tujuan untuk mudharabah. Amir kata bukan ishtaraitahu. Ishtaraitahu lilqirat, barang ni kamu beli untuk berniaga qirat mudharabah. Amir kata ishtaraituhu li nafsi, saya beli untuk diri saya. Au bil aksi, ataupun sebaliknya. Jadi berlaku khilaf barang ini pemilik modal kata awak beli barang ni untuk syarikat kan? Pengusaha kata tak, saya beli untuk saya. Suddiqal amilu aidan, maka siapa yang dibenarkan? Dibenarkan amil biyaminihi, dengan sumpahnya. Ingat ni kaedah ni maklum. Al-bayyinah 'alal mudda'i. Orang yang mendakwa tu perlu mendatangkan bukti. Bukti itu saksi dan juga seumpamanya lah. Wal yamin 'ala man ankara. Orang yang ingkar itu perlu mendatangkan sumpah. Jadi kenapa dia yamin saja? Ini kalau dalam situasi hanya ada dakwaan saja, tidak ada bukti. Kalau ada bukti memang dipakai bukti, dipakai bayinah. Ini hanya perkataan saja, maka dimenangkan perkataan amil, syarat dia sumpah. In kana syira'u fi dhimmah, kalau berlaku jualan itu secara hutang, fi dhimmah, li'annahu mu'taman, kerana amil ini orang yang diamanahkan, wa huwa adra bi qasdihi, dan dia lebih tahu qasad dia beli untuk dia ke dia beli untuk syarikat. Walau kana syira'u bi'aini malil qirat, tapi kalau belian itu dengan diri harta mudharabah, fa innahu la yuqbalu qawluhu, maka tidak diterima perkataannya. Lau nawahu li nafsihi, walaupun dia niat untuk diri dia. Kenapa? Fayaqa'ul mushtara lil qirat, maka jadilah barang yang dibeli itu untuk tujuan qirat. Okey, habis. Yang ketiga, walau ikhtalafa fi qadri ra'sil mal, kalau mereka khilaf pada kadar modal, au jinsihi, atau jenis dia, fal musaddaq al-amilu, maka yang dibenarkan ialah perkataan amil biyaminihi. Kerana apa? Li'anna al-asla adamu daf'i ziyadatin alaihi, kerana asalnya tidak ada diberi lebih di atasnya. Contohlah, pemilik kata saya beri modal 12,000. Kata tak, awak bagi 10,000 je. 2,000 lagi awak tak bagi. Jadi dia menangkan perkataan pengusaha, kerana dia yang asalnya tidak sabit lebihan kecuali dengan bukti. Yang ketiga, law ikhtalafa fi da'wa talafi ra'sil mal, kalau mereka khilaf pada dakwaan musnahnya modal. Faqala maliku talafa bi ta'addin aw taksir, pemilik modal kata modal ni musnah dengan sebab melampau dia urus dan juga dia cuai. Amir kata bala bila ta'addin wala taksir, tak ada melampau dan tak ada cuai. Siapa menang? Suddiqal amilu biyaminihi, dimenangkan amir dengan sumpah dia. Kenapa? Li'annahu mu'taman, dia itu orang diamanah, ya amanah. Jadi asalnya adamul khiyanah wad dhaman. Okey, yang kelima, lau ikhtalafa fi raddi ra'si mal, kalau khilaf pada memulangkan modal, fadda al-amilu raddahu, amil kata saya dah pulangkan mudharabah habis dah, saya dah pulangkan modal. Wal malik dakwa adama raddihi, malik dia kata tak pulang lagi. Suddiqal amilu biyaminihi, maka dibenarkan amil dengan sumpahnya, kerana li'annahu mu'taman.
Okey. Yang keenam, lawidda al-maliku ba'da talafil mali annahu qardun. Kalau mendakwa oleh pemilik modal setelah daripada musnah harta tersebut bahawa modal itu qardun. Modal itu ialah hutang. Wada al-amilu annahu qirat. Amil pula kata itu bukan hutang, itu mudharabah. Tengok ni, beza ni, qardun dengan qirat. Pemilik modal kata, dia kata saya bagi dia hutang ke dia. Pengusaha kata tak, dia bagi saya atas dasar mudharabah. Suddiqal maliku biyamini. Maka dibenarkan malik pula di sini dengan sumpahnya. Kenapa? Li'anna al-amila i'tarafa bil qabdi, kerana amil dia mengaku dia terima wada'a sukutad daman, dan dia mendakwa gugur daman. Wal aslu adamu sukutihi. Asalnya tak gugur daman. Sebab apa? Daman itu tanggungan. Bila qirat ni dia ada tanggungan. Jadi nak kata gugur tanggungan itu perlu kepada bayinah. Okey. Wa mithluhu law idda'al amilu qirat. Kalau amil itu mendakwa mudharabah, wada'al maliku taukil, dan mendakwa oleh malik taukil. Pemilik kata saya bagi dia atas dasar dia wakil saya untuk jual beli. Amil kata tak, dia bagi kepada saya sebagai qirat. Suddiqal maliku biyaminihi. Dimenangkan malik dengan sumpah dia. Kenapa? Li'annahu a'lamu biqasdi, kerana dia lebih tahu qasad. Awak bagi mudharabah ke bagi sebagai wakil saja. Wala ujrata lil amil li'annahu muqirrun bi'adam istihqaqil ajri, dan tidak ada apa-apa upah kepada amil kerana dia muqirrun, dia ikrar dengan tidak mendapat upah, sebab dia kata dia amil mudharabah kan. Yang ketujuh, law ikhtalafa fil masyrut lahu, kalau dia khilaf pada perkara yang disyaratkan. Tak masyruti lahu, berapakah yang disyaratkan baginya? Ahwa rubu'u am thuluth. Ribih tu berapa? Untung tu berapa? Saya dapat disyaratkan. Makna masyruti lahu ni kena kepada keuntungan itu. Ahwa rubu'u 1/4 ke? Am thuluth atau 1/3? Maka tahalafa, kedua-dua pihak itu perlu bersumpah. Ai halafa kullu minhuma ala madda'ah, maka setiap seorang mesti bersumpah atas dakwaannya. Likhtilafihima fi 'iwadil 'aqdi, kerana mereka khilaf pada ganjaran akad. Ma'attifaqihima ala sihah, walaupun mereka sepakat bahawa akad itu berlaku sah. Fa kullu minhuma mudda'in wa mudda'a alaih, maka setiap seorang itu dikira sebagai pendakwa dan yang didakwa. Dia mendakwa kepada pihak lain dan dia didakwa oleh pihak lain. Nampak? Fayahlifu kullu minhuma ala ithbati da'wah, maka bersumpah setiap seorang itu atas mengisbatkan dakwaan dia, wa nafi da'wa akhar, dan menafikan dakwa orang lain. Fa idza halafa, apabila kedua-dua bersumpah, kana lil maliki jami'u rubhi, maka bagi pemilik itu berhak mendapat keseluruhan untung, li'annahu nama'u milkihi, kerana itu hasil daripada pengembangan pemilikannya. Duit dia memang duit dia kan. Jadi untung tu sebab duit dia, maka segala untung dapat kepada dia kerana dia nama daripada pemilikannya. Dia itu hasil daripada pemilikan dia. Walil amil, tapi amil apa dapat? Dapat ujratul mithli amalihi, mendapat upah umpama amalannya, ujratul mithl. Li'annahu la yumkinu ruju' bi amalihi fayarji'u bi qimati, kerana tak boleh nak kita kembalikan dengan kiraan amal tu, maka dia kena kadarkan dengan upah. Wahiya ujratul mithli. Sekadar tu saja tajuk mudharabah. Harap semua pelajar dapat ambil perhatian, terutamanya berkaitan dengan berlaku masalah ikhtilaful amil wal malik ya. Ini mungkin perlu kepada kefahaman sikit, baca balik, dengar balik supaya kita faham. Kaedah asasnya ialah al-bayyinah 'alal mudda'i wal yamin 'ala man ankara, dan mengikut kepada kaedah istishab asal. Siapa yang berhak pada masalah tersebut, maka orang itulah yang berhak dan dimenangkan perkataannya. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.